Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perbincangan pada kali ini dalam subjek Manhaj Al-Adilah fi Ilmu Kalam USIM 41903, kami akan membentangkan tajuk daripada ulasan video Ustaz Halim Hassan yang bertajuk Bahayanya Ilmu Kalam. Yang pertama sekali, nama saya Nur Ashiki binti Albidin, nama matrik 046203 dari kelas Usuludin 8A. Yang pertama sekali, pengenalan. Kursus ini mendedahkan kepada para pelajar tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan ilmu kalam yang menjadi topik perbualan dalam kalangan masyarakat. Dan setiap isu yang dibincangkan ini ada kalanya menjadi punca pergaduhan dalam kalangan masyarakat. Jadi, apakah cara untuk dikembalikan kepada pemahaman yang sebenar? Dan yang pastinya, kembalilah merujuk kepada pandangan ahli sunnah wal jamaah yang merupakan mazhab kalangan kita dalam aspek akidah. Dalam pembincangan kali ini, kami akan mengulas satu video yang berkaitan dengan ilmu kalam daripada Ustaz Halim Hassan. Dan seterusnya kami akan menceritakan latar belakang penceramah itu, ulasan isu yang ada dalam video tersebut. Dan seterusnya kami akan membuat ulasan terhadap video tersebut. Dan akhir sekali kami akan membuat satu kesimpulan yang diperolehi daripada hasil ulasan tersebut. Pertama sekali latar belakang video. Video ini diambil daripada laman YouTube yang daripada channel Pro Media Tajdid, yang bertajuk Bahayanya Ilmu Kalam, yang disampaikan oleh Ustaz Halim Hassan. Dan jumlah tontonannya begitu banyak, 34,458 tontonan. Terdapat beberapa ulasan penonton terhadap video tersebut. Ada juga yang menyokong apa yang dikatakan oleh Ustaz Halim Hassan, ada juga yang tidak menyokong terhadapnya. Antara ulasan-ulasan terhadap video tersebut boleh nampak dekat slide ini. Yang pertama sekali daripada Nino Syam, menyatakan penjelasan Ustaz Halim Hassan ini sangat jelas dan mengatakan agama ini bukan mitos, akal tidak boleh jadi dalil kecuali Al-Quran dan hadis. Abu Bakar juga terima kasih mengulaskan. Terima kasih kepada Ustaz Halim Hassan telah memberi penjelasan yang mantap. Semoga Allah mengurniakan rahmat kepada Tuan Ustaz. Ada juga yang tidak menyokong, ada yang mengatakan Ustaz ini bid'ah, Ustaz ini Wahabi dan sebagainya. Latar belakang penceramah. Nama beliau ialah Halim Hassan dan lebih dikenali dengan panggilan Ustaz Halim Hassan. Menurut sumber, beliau pernah belajar di Baghdad satu ketika dahulu. Beliau merupakan seorang pendakwah bebas yang agak dikenali di Malaysia ini. Ustaz Halim Hassan juga selalu melakukan tugas dakwahnya dengan melakukan ceramah atau kuliahnya di masjid dan surau-surau yang berkaitan. Menurut berita harian online, beliau pernah ditahan selepas didapati oleh Jabatan Agama Islam Perak bahawa beliau melanggar surat perkeliling yang dikeluarkan, di mana surat itu melarang seorang penceramah bebas memberi kuliah atau ceramahnya di masjid serta surau di seluruh negeri ini jika tidak mempunyai tauliah daripada Jabatan Agama. Dan tetapi beliau dibebaskan selepas memberi keterangannya. Dikatakan beliau ditangkap selepas beliau menyampaikan satu ceramah di salah sebuah masjid di Perak . Ustaz Halim Hassan juga selalu memaknai video ceramahnya di laman YouTube ataupun Facebook supaya lebih ramai orang yang boleh mengambil pengajaran dan isi-isi penting melalui videonya. Tetapi setengah orang ada yang mengatakan bahawa Ustaz Halim Hassan ini tidak boleh penjelasannya tidak boleh digunakan, tidak berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sedikit di sini ada sedikit perbezaan khilaf yang menyatakan bahawa Ustaz Halim Hassan ni sama ada dia ni betul ataupun tidak. Jadi berdasarkan video yang kami akan ulaskan, beliau menyatakan tentang bahayanya ilmu kalam. Beliau menerangkan bahawa ilmu kalam ini hanya menggunakan akal semata-mata.
Sekarang saya akan sambungkan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya, Nurlania binti Osman, nombor matrik 046453 akan menyambung pembincangan berkenaan dengan isu yang telah diketengahkan di dalam video ceramah ini. Okey, yang pertama, apa yang kita dapat lihat dalam isu-isu ini adalah yang pertama berkenaan dengan penjelasan berkenaan sikap-sikap ahli sunnah terhadap ilmu kalam ini. Dan yang kedua pula adalah persepsi ataupun pandangan Ustaz Halim Hassan terhadap ilmu kalam, sehingga mana beliau mengatakan bahawa ilmu kalam ini adalah sangat bahaya. Okey, kita lihat kepada yang pertama. Isu pertama adalah bahawa menganggap ilmu kalam ini sebagai suatu ilmu yang mengutamakan akal semata-mata tanpa dirujuk kepada sumber utama iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, pada permulaan video ini, Ustaz Halim Hassan dia memulakan ceramahnya dengan menerangkan tentang beberapa maksud ilmu kalam itu sendiri. Yang pertama, dari segi istilah, beliau mengatakan bahawa ilmu kalam ini adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan urusan akidah dan keimanan. Yang mana urusan akidah dan keimanan ini berdalilkan dengan dalil akal semata-mata tanpa rujukan Quran dan Sunnah sebagai hujah mutamat mereka. Yang kedua pula adalah ataupun seterusnya boleh kita katakan bahawa pegangan asas ilmu kalam ini adalah akal semata-mata, di mana akal telah digunakan untuk menentukan sesuatu itu untuk diterima ataupun tidak. Ini merujuk kepada aspek penggunaan ilmu kalam seperti ini digunakan di dalam penentuan akidah ataupun keimanan itu. Maka kita lihat pula kepada takrif yang telah dijelaskan oleh Ibn Khaldun, yang mana beliau mentakrifkan bahawa ilmu kalam ini adalah suatu ilmu yang menyentuh tentang bukti-bukti akidah ataupun keimanan melalui dalil-dalil akli dan membantah para bid'ah yang menyimpang dalam akidah dari mazhab salaf dan juga ahli sunnah. Okey, maka dapatlah kita simpulkan bahawa pada isu yang pertama ini, Ustaz Halim Hassan menyatakan bahawa ilmu kalam ini adalah suatu ilmu yang berbahaya ataupun sangat berbahaya kerana ia menggunakan akal semata-mata untuk dijadikan hujah aspek akidah dan juga iman tanpa mereka merujuk kepada dalil nakli iaitu dalil Al-Quran dan juga dalil Al-Sunnah. Okay. Seterusnya adalah isu yang mana menganggap bahawa ilmu kalam ini adalah suatu ilmu yang dipengaruhi oleh pemikiran mantik Aristotle. Ini dapat dibuktikan dengan dengan kata-kata bahawa Imam Suyuti ada mengatakan di dalam kitabnya bagaimana wujudnya ilmu kalam ini. Wujudnya ilmu kalam ini adalah berdasarkan suatu kata-kata yang mana dinukilkan mengatakan manusia menjadi jahil dan berselisih kerana mereka meninggalkan lisan Arabnya, iaitu Al-Quran dan juga Al-Sunnah, dan dia terpesona dengan lisan yang baru, iaitu lisan Aristotle. Maka daripada kata-kata ini, bolehlah dapat dibuktikan bahawa sekitar kurun ke-98 sehingga kurun 218 Hijrah, ketika mana pemerintahan Kerajaan Abbasiyah, seluruh pelajaran dan falsafah Yunani itu mula diterjemahkan secara hebat ke dalam bahasa Arab itu sendiri. Sehingga mana pengaruh ilmu kalam ini datangnya dari falsafah Yunani itu. Dan melalui penterjemahan falsafah Yunani itu, maka muncullah pengaruh ilmu kalam ini. Dan bukanlah ilmu kalam ini wujud ataupun muncul ketika zaman Islam ataupun zaman Nabi SAW, para sahabat dan juga tabi'in. Kerana sekitar zaman Nabi ini tidaklah wujud perkataan ahlul kalam itu sendiri. Okey, seterusnya bolehlah Imam Syafi'i juga ada mengatakan bahawa para ulama kalam tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Malah hukum untuk ahli kalam menurut Imam Syafi'i itu adalah mereka harus dicambuk dengan pelepah kurma dan dinaikkan ke unta. Lalu dibawa ke dinding kampung dan dikatakan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan Al-Sunnah serta mengambil ilmu kalam. Maka boleh kita katakan bahawa Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahawa ilmu kalam ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan sekiranya diamalkan, sekiranya diambil tanpa merujuk kepada Quran dan Al-Sunnah itu sendiri, ia boleh dijadikan sesuatu yang sangat bersadahan. Okey, maka kita bolehlah simpulkan bahawa ilmu kalam ini adalah suatu ilmu yang bercakap tentang akidah, keimanan dengan mengambil ayat Quran. Tetapi keputusan yang dibuat ataupun
hujah yang dilakukan adalah berdasarkan akal semata-mata. Okay. Isu yang seterusnya adalah Ustaz Halim Hassan meminta kepada para pendengar supaya berhati-hati dengan intipati kitab Jauharah Tauhid. Okey, kitab Jauharah Tauhid ada menyatakan ataupun ada disebutkan bahawa setiap ayat mutasyabihat perlu ditakwil ataupun ditafwid. Namun, pada pandangan Ustaz Halim Hassan, konsepnya ataupun perkara yang telah diketengahkan di dalam kitab tersebut berkenaan ayat mutasyabihat itu perlu ditakwil ataupun ditafwid adalah sesuatu yang salah. Sedangkan ini disebabkan beliau mengatakan bahawa takwilan dan tafwid ini dianggap seolah-olah kita meminda ayat Al-Quran. Seolah-olah katanya lagi kaedah tersebut bukan dianjurkan mengikut ahli sunnah. Maka di sini terdapatlah 3 isu ataupun beberapa isu yang melibatkan dengan ilmu kalam ini. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nabiha binti Hilmi, nombor matrik 046331 dari kelas Usul 8A. Hari ini saya akan teruskan pembentangan yang telah pun disampaikan oleh rakan-rakan saya yang sebelum mengenai ulasan pelajar daripada pembentangan ataupun penyampaian Ustaz Halim Hassan melalui channel YouTube-nya tentang bahaya ilmu kalam. Jadi daripada keseluruhan video yang telah pun beliau sampaikan, dapatlah kami ketengahkan bahawa daripada keseluruhan video tersebut, beliau seolah-olah menolak ilmu kalam semata-mata hanya ilmu kalam menggunakan akal sahaja. Pada pandangan kami, ini merupakan pandangan yang tidak berasas. Al-Quran dan As-Sunnah sahaja tidak memadai, khususnya selepas kewafatan Rasulullah SAW. Kerana telah pun timbul beberapa kecelaruan ataupun masalah mengenai sesuatu yang tidak dapat diselesaikan memandangkan Rasulullah SAW sudah tiada untuk dirujuk. Jadi telah pun timbul beberapa ilmu yang disusun ataupun didisiplinkan oleh para ulama pada masa tersebut untuk memudahkan masyarakat pada waktu itu. Seterusnya masyarakat hari ini memahami apabila terdapat sebarang masalah ataupun kemusykilan yang timbul. Jadi salah satu ilmu tersebut ialah ilmu kalam. Mengenai ini, kita juga haruslah merujuk kepada beberapa firman Allah SWT daripada dalil-dalilnya yang menggalakkan makhluk menggunakan akal akan setiap penciptaannya. Sebagai contohnya, penciptaan langit dan bumi ataupun kejadian siang dan malam. Adakah anda rasa hanya melalui pembacaan ataupun membaca Al-Quran ataupun Al-Hadis dapat memberi kefahaman yang lebih luas tentang penciptaan langit dan bumi ataupun siang dan malam itu? Seharusnya kita menggunakan ilmu akal ataupun akal yang salim untuk mengenal pasti bagaimanakah penciptaan langit dan bumi itu terjadi dan juga kejadian siang dan malam. Dengan ini sudah timbulnya ilmu sains dan sebagainya untuk menunjukkan bagaimanakah siang dan malam itu berlaku. Jadi, pandangan Ustaz Halim Hassan menolak ilmu kalam hanya disebabkan ilmu kalam menggunakan akal semata-mata adalah tidak berasas dan tidak patut untuk beliau lakukan. Seterusnya, dapatlah kami katakan juga tentang ilmu kalam yang ditolak oleh beberapa orang tokoh ulama. Pada pandangan beliau, dalam video tersebut, beliau mengatakan ilmu kalam haruslah ditolak memandangkan beberapa orang tokoh ulama juga telah menolak ilmu kalam ini. Antara tokoh yang beliau sebut dalam video tersebut ialah Imam Abu Hanifah. Dikatakan bahawa Imam Abu Hanifah ini melarang anaknya menggunakan ilmu kalam. Jadi pada pandangan pelajar, ini jelas bertentangan dengan apa yang dipelajari dalam kelas online. Kita semua tahu bahawa Imam Abu Hanifah antara tokoh awal yang mengetengahkan dan juga memperkenalkan ilmu kalam itu sendiri. Dalam hal ini, pelajar suka merujuk kepada kerangka masa. Jika kita lihat kepada sejarah ataupun sumber pembacaan yang lain, dapatlah dikatakan bahawa
Imam Abu Hanifah ini merupakan seorang tokoh yang hidup pada zaman kerajaan Umayyah. Rakan-rakan hendaklah mengingati ataupun mengetahui bahawa sepanjang zaman kerajaan Umayyah ini memang dimonopoli oleh puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah umumnya diketahui sangat mengkedepankan penggunaan akal. Jadi, mengenai Imam Abu Hanifah melarang anaknya mempelajari ilmu kalam mungkin disebabkan percampuran ilmu kalam Mu'tazilah itu sendiri ataupun kumpulan lain seperti Murji'ah ataupun lain-lain lagi yang jelas mengkedepankan akal semata-mata. Ini jelas berbeza dengan ilmu kalam sekarang yang telah pun disesuaikan dengan baik oleh ulama mutaakhirin bermula pada zaman Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi, tidaklah patut untuk kita merujuk Ustaz Halim Hassan mengenai penolakan ilmu kalam atas sebab beberapa tokoh terdahulu menolak. Seterusnya, kami ingin ketengahkan juga ilmu kalam menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab Iqtisad fi Al-I'tiqad, beliau mengatakan bahawa wahyu dan akal ini seumpama mata dan matahari. Wahyu itu umpama matahari dan akal pula umpama mata. Kita sangat memerlukan kedua-duanya untuk melihat. Mata yang celik tanpa matahari tidak akan membuat kita boleh melihat. Begitu juga sekiranya cahaya matahari yang terang tetapi kita pula terpejam ataupun seorang itu buta, tidak juga memungkinkan penglihatan. Jadi, seolah-olah golongan yang mencari kefahaman agama dengan hanya berpandukan wahyu semata-mata tanpa mengakui peranan akal samalah juga dengan peranan matahari dan akal ini. Kedua-duanya akan buta kerana mata tanpa cahaya matahari ataupun cahaya matahari tanpa mata tidak akan memandu kepada kebenaran. Jelaslah kedua-dua perkara ini, maknanya wahyu dan akal haruslah bergerak seiring. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga memberitahu kita di dalam kitabnya tersebut tentang golongan-golongan yang perlu mempelajari ilmu kalam dan juga mempelajari ilmu kalam dengan kadar tertentu. Di sini dibahagikan pula pertama, golongan yang tidak memerlukan ilmu kalam terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan yang mampu meyakini terhadap keimanan dan yang sebenar tentang Islam dengan kesucian jiwa mereka. Mereka ini merupakan generasi awal Islam, iaitu yang dididik secara langsung oleh Rasulullah SAW. Antaranya ialah sahabat dan juga para tabi'in. Kategori yang kedua di bawah golongan ini ialah golongan yang menentang Islam. Jadi kebiasaannya mereka memang terus menutup pemikiran dan hati mereka tentang Islam. Jadi tidak wajar untuk mereka mempelajari ilmu kalam memandangkan sebarang kebenaran Islam dan juga akidah tidak diendahkan oleh mereka. Seterusnya iaitu golongan yang memerlukan ilmu kalam dengan kadar yang tertentu. Imam Al-Ghazali membahagikan golongan ini kepada dua juga kategori, iaitu pertama, golongan umat Islam yang beriman dan berpegang kepada akidah yang benar. Golongan ini merujuk kepada orang awam yang tidak mempelajari ataupun tidak mengetahui tentang ilmu kalam secara mendalam. Mereka cukup sekadar mengetahui ilmu kalam secara dasar sahaja, memandangkan cabaran semasa sangatlah tinggi. Dibimbangi mereka akan salah faham ataupun wujud kekeliruan untuk memahami ilmu ini. Jadi, golongan yang seterusnya pula ialah golongan bukan Islam yang tidak beriman. Mereka ini menunjukkan kesediaan untuk memahami Islam dan juga akidah Islam. Jadi, kedua-dua golongan ini memerlukan ilmu kalam dengan kadar yang tertentu. Jadi, setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Ulasan ini akan diteruskan oleh Saudari Amali pada pembentangan yang seterusnya. Diharapkan pembentangan saya ini bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalim binti Muhammad, nama matrik 047442 dan saya akan sambung pembentangan di bawah tajuk ataupun di bawah poin ulasan pelajar
mengenai daripada ulasan video yang berkaitan dengan Ustaz Halim Hassan. Dan kawan saya pun telah menyambung poin yang pertama dan saya seterusnya akan menyambung poin yang kedua, iaitu ulasan Ustaz Halim Hassan yang menganggap ilmu kalam ini dipengaruhi oleh pemikiran mantik Aristotle. Dan beliau juga menganggap bahawasanya ilmu kalam ni tidak pernah muncul pun dalam waktu zaman Islam dan dia pun melarang ataupun tidak menyuruh menggunakan ilmu kalam ini dalam memahami atau mengenal Allah itu sendiri. Namun dalam ulasan pelajar kita mengatakan bahawa ini betul munculnya ilmu kalam dalam keadaan di mana ilmu falsafah Yunani sedang hebat dihebatkan pada zaman Abbasiyah, menjadi punca pertikaian dalam mana kita nak menerima ataupun tidak ilmu kalam ini. Dan ilmu kalam ini dikatakan muncul seiring dengan ilmu mantik. Dan jika dilihat pada sejarah, zaman Abbasiyah ini merupakan zaman pemerintahan yang bersifat terbuka dalam mencari ilmu. Maknanya tidak kiralah ilmu fizik ke ilmu falak, semuanya akan terbuka dan berpusat di situ. Antara buktinya adalah proses penterjemahan dilakukan secara meluas. Segala sumber dalam bahasa Yunani atau Greek lama diterjemah kepada bahasa Arab. Termasuklah ilmu mantik logik, memandangkan orang bukan Islam pada waktu itu amat mahir dalam ilmu ini. Dan disebabkan proses penterjemahan itu terlalu luas dan keadaan ini memberi peluang untuk orientalis menyelipkan unsur-unsur ajaran Kristian dalam kerja-kerja penterjemahan. Dan masalah lain akan ditimbulkan apabila kefahaman akidah juga akan timbul pada waktu itu. Jadi nak tak nak, para ulama pada masa itu memandang serius akan hal ini dan berusaha mempelajari ilmu mantik logik yang menggunakan akal untuk melawan anasi luar atau dakwah Kristian dengan cara mantik logik. Jelaslah usaha mempelajari mantik logik dan ilmu kalam pada waktu itu bukanlah disebabkan atas faktor sengaja meninggalkan lisan Arabi. Sebaliknya adalah untuk mempertahankan akidah masyarakat Islam daripada terpesong dengan unsur luar. Dan betullah apa tindakan yang telah dilakukan oleh para ulama pada masa itu, sekiranya tidak terhalang oleh para ulama, mungkinlah kita tidak tahu situasi kita pada masa ini. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan isu takwil tafwid dalam kitab Jauharah Tauhid. Dan untuk ulasan pelajar kami mengambil inisiatif iaitu tidak boleh memahaminya secara literal, kerana secara literal boleh memberi kesan buruk kepada akidah. Dan proses takwil dan tafwid ini perlu dilakukan oleh orang yang mempunyai autoriti selayaknya agar tidak menjejaskan kesucian Al-Quran. Dan saya akan mengutarakan berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah bagaimana mereka menggunakan proses takwil dan tafwid ini dalam memahami ayat yang mengandungi mutasyabihat. Iaitu yang pertama mengenai cara takwil, iaitu adalah satu pendekatan ijtihad para ulama di bawah sesuatu usul yang ditetapkan. Bagaimana cara takwil ini membidas dan mematahkan golongan mujassimah yang menganggap Allah Subhanahu Wa Taala seperti jisim dan bertubuh badan, ataupun golongan mu'tilah yang membatalkan sifat-sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk. Golongan musyabbihah yang menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluk, dan golongan mu'tazilah yang lebih mengutamakan akal lebih dari nas Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, cara takwil ini juga berusaha mengembalikan penggunaan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat, yakni sama-sama kepada makna dan maksud yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah berdasarkan petunjuk dari bahasa Arab ataupun logik akal dan nas syarak untuk membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil. Maknanya cara takwil ni dengan kata lain dia mentakwilkan ayat mutasyabihat itu dengan maksud yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua iaitu cara tafwid. Dengan cara mereka yang berpegang dengan pendekatan ini terdiri dari kalangan ulama yang berpegang dengan pendapat majoriti ulama salaf yang berfahaman bahawa ayat-ayat mutasyabihat tidak sama sekali bermaksud apa yang tidak layak bagi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak pula mentakwil maksud lafaz-lafaz mutasyabihat dengan makna yang sesuai dan layak dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi, dalam usaha memahami kalam Allah dalam bahasa Arab, hendaklah diketahui bahawa apa jua makna yang tidak sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ia sama sekali tidak dikehendakinya. Dengan makna lain, dia berserah ayat mutasyabihat tu menggunakan pendekatan daripada pendapat majoriti ulama salaf, iaitu hanya berserah maksud itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selayaknya. Dan perhatian, pada mana-mana lafaz bahasa Arab yang bersangkut paut dengan zat yang maha suci Allah atau sifat-sifatnya agung, sama ada yang mengandungi hanya satu makna saja atau beberapa makna. Apa maknanya? Iaitu, jika lafaz itu tidak mengandungi melainkan satu makna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala seperti ilmu, maka wajiblah menetapkan makna itu untuk Allah yang maha sempurna. Jika ia mempunyai beberapa makna yang tidak jelas, memilih pendapat majoriti ulama salaf adalah lebih selamat daripada mencari-cari makna yang tidak jelas maksudnya. Maknanya kita berserah sahaja. Namun, jika lafaz itu mengandungi beberapa makna yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ulama salaf dan khalaf menggunakan dua pendekatan yang bijak lagi selamat, itu sama ada menggunakan takwil atau tafwid yang telah saya terangkan sebatas saja tadi. Dan itu sajalah daripada saya mengenai dengan poin ulasan pelajar. Seterusnya kita akan sambung kepada kawan saya sebentar saja lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wani Hazirah binti Kasbi, nombor matrik 047403. Hari ini saya akan menyambung pembentangan dan saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat dirumuskan di dalam keseluruhan video ini. Okey, apa yang dapat disimpulkan adalah mempelajari ilmu kalam itu adalah tidak salah, malah ianya digalakkan dan juga ianya dianggap penting, terutamanya pada zaman seperti ini dalam menghadapi cabaran akidah pemikiran moden. Kerana pemikiran moden sekarang banyak bercanggah dengan agama dan sebagainya. Okey, ilmu ini juga dihasilkan sebagai panduan kepada umat Islam dalam menentukan akidah dan pemikiran sahih akibat tercetusnya perbezaan kefahaman. Okey, ianya menjadi salah apabila ianya hanya digunakan ataupun ilmu kalam ini hanya menggunakan akal semata-mata dalam menentukan hujah dan sebagainya. Kerana ilmu kalam ini harus berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah serta disokong oleh akal. Okey, seterusnya adalah mempelajari ilmu kalam dapat memberikan faedah terhadap individu itu sendiri. Antaranya ialah dapat meningkatkan keyakinan iman yang lebih teguh, boleh memberikan dalil dan bukti yang kukuh, dan dapat membantu dalam memberikan hujah yang bernas, betul dan berkualiti, juga diterima oleh orang ramai. Dan ilmu kalam ini juga dapat mengawal dan melindungi akidah seseorang. Okey, ilmu kalam ini sebenarnya mempelajari ilmu kalam ini sangat membantu seorang Islam dalam menentukan ataupun menentang hujah-hujah orang bukan Islam, terutamanya dalam menolak perkara-perkara yang tidak baik yang mereka menyebabkan mereka menentang Islam. Okey, ilmu kalam ini membantu umat Islam untuk berfikiran lebih terbuka dan berhujah dengan lebih yakin tentang ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Islam. Dengan ini tidaklah dilihat lemah seorang Islam itu sekiranya hanya berpandukan hukum-hukum tanpa mempunyai hujah-hujah yang menjadi pengukuh kepada dalil-dalil yang memang sudah ada. Okey, seterusnya, ilmu kalam ini sangat penting untuk diamalkan pada zaman seperti ini, tetapi yang mengamalkan ilmu kalam wajiblah orang yang benar-benar berilmu dan berguru dengan orang yang benar. Maka dengan ini mendengar orang yang berhujah menggunakan ilmu kalam menjadi tanggungjawab kita juga untuk mengesahkan ilmu serta memastikan pendidikan si penyampai itu adalah ajaran yang benar. Hal ini kerana menjadi kesalahan sekiranya mendengar ilmu dari orang yang tidak jelas pendidikan serta sumber ilmu yang digunakan si penyampai adalah tidak jelas dan menyimpang. Islam itu menggalakkan setiap orang itu berhak untuk menyampaikan ilmu. Namun berkenaan dengan agama, Islam itu menolak untuk mendengar secara membuta tuli, kerana dalam soal agama bukanlah perkara yang boleh diikut secara membuta tuli, bahkan harus dikaji dan diyakini dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.